Assalamualaikum. Hai, saya Suriati dari Suriati Homeopati. Selama lebih 20 tahun, saya telah membantu mereka yang mengalami masalah alahan yang mengakibatkan tidak selesa dan sangat terganggu kerana rasa terpaksa berpantang, terutama dari sudut makanan lah. Orang lain makan sedap, kita rasa tak boleh nak makan itu dan ini kan. Okey, saya nak kongsi kenapa fokus saya dalam merawat masalah alahan ini. Saya lebih fokus kepada membantu merawat sistem tubuh. Kan? Jadi kenapa? Yang ni ada sejarah dulu. Saya ingat beberapa puluh tahun dahulu. Maksudnya kira 20 tahun lebih lah. Masa mula-mula saya membuka pusat rawatan, ada satu orang tu datang kepada saya. Dia kata satu pagi tu dia datang kepada saya. Isteri dia kata baru keluar ward, masalah alahan yang teruk. Dia kata dah duduk beberapa hari. Lepas tu dia kata dia pun buntu. Lepas tu ayah mertua dia buat solat hajat. Dia kata suruh datang kepada saya. Masa dia datang kepada saya tu, dia kata, dia tanya ni tempat apa. Saya kata kenapa cik? Dia kata dia cerita lah isteri dia macam tu, macam ni. Dia kata okey. Saya kata sekarang ni, saya kata isteri kat mana? Dia kata ada dalam kereta, tak larat nak bangun. Okey, saya pergi tengok, tanya, lebih kurang tanyalah, saya tanya cerita dia macam mana apa semua kan. Lepas tu dia kata, saya kata macam mana ayah mentua cik tahu di sini ada rawatan untuk isteri cik. Ayah mentua dia kata ayah, dia kata solat hajat, dia kata. Lepas tu dia kata dia minta, dia kata lepas solat hajat dia suruh datang jumpa saya. Ayah cik biasa datang jumpa saya ke? Dia kata tak pernah. Dia kata ayah mentua dia kata orang Johor. Saya kata hai, saya kata betul ke? Saya kata betul lah ni. Dia kata puan tak percaya ke? Dia kata sembahyang hajat tak percaya ke? Dia kata Allah Ta'ala ni. Dia kata jelas kita pun faham. Sebab dia rasa sedih, sebab isteri dia tak sihat kan. Lepas tu anak kecil-kecil. Okey, saya kata macam ni lah, cik balik dulu cik. Kalau ayah cik sembahyang hajat, saya ni nak cari apa? Dalam keadaan isteri cik yang seperti itu, saya cakap saya mana. Saya kata saya pun tak tahu. Sebab keadaan isteri dia tu nak bangun pun tak larat kan. Lepas tu saya kata okey lah. Saya kata cik bagi saya 3 hari. Dia marah saya. Dia kata puan saya datang ni nak ubat. Saya kata faham. Saya kata saya pun, saya kena tanya. Kalau ayat encik tanya kepada Allah, saya kata saya ni siapa lagi? Jadi saya kata okey, saya sembahyang hajat. Saya kata saya bukan ditanya Allah juga. Saya kata betul cik balik dulu. Balik rehat. Saya kata tanya dulu, balik dulu. Saya kata dan encik yakinlah, dia kata, dan yakinlah dengan Allah. Saya kata macam tu kat dia kan. Okey, dia kata dia pun balik. Lepas 3 hari saya ingat lagi dia tunggu saya. Kami buka pukul 9.30, dia pukul 9 suku dia tunggu saya. Dia kata dah lama dah tunggu saya, kata dia. Okey, saya kata boleh. Saya kata sampai tu saya pun bingung. Sebab saya kata saya buntu. Saya sembahyang hajat, Allah tak bagi tunjuk apa, nak bagi remedi apa. Cuma Allah bagi saya mimpi satu pokok besar. Lepas tu ada orang potong ujung pokok dia. Lepas tu ujung pokok dia, lepas tu ujung pokok, lepas tu dia tumbuh dan ranting-ranting yang baru dan memang elok. Lepas tu pokok tu jadi tak elok balik. Lepas tu ada satu orang tua tu dia buang akar-akar di pokok-pokok tu, buah tanah baru, buah baja. Lepas tu pokok tu elok. Saya kata hai, saya kata saya tak tahu kan. Lepas tu saya pun duduk kat tempat ubat tu. Saya ingat saya duduk, saya hadap tempat ubat tu. Saya rasa ada kot lama saya baca. Saya ingat saya baca selawat 300 kali. Saya baca selawat. Lepas tu saya ambil ubat. Saya letak lah. Saya catat ubat tu apa saya bagi. Lepas tu saya bagi kat dia. Dia kata banyaknya. Saya kata cik bagi je lah. Saya bagi je lah ubat dekat cik kan. Lepas 3 hari dia okey. Lepas tu dia datang kat saya, dia kata dia nak repeat ubat. Dia kata isteri saya dah okey banyak. Dia dah boleh duduk, dah boleh makan kan. Saya kata alhamdulillah. Lepas tu saya cek balik, rupanya ubat ni dia fokus kepada sistem tubuh. Jadi saya pun saya kata ini ya sebenarnya. Lepas tu saya tengok, lepas tu saya terjumpa satu buku masa saya pergi conference di KL masa tu. Saya jumpa satu buku, ada orang jual buku, hanya buku ni bagaimana Rasul bagaimana Ibn Qayyim, dia kata
kita, kalau Rasul kata, dia kata kita kena rawat tubuh, kita kena melihat manusia ni melalui, kita kena merawat manusia ni, dia kata kena melihat keseluruhan sistem tubuh dia, keseluruhan dia kan. Jadi baru saya nampak, saya kena teruskan, walaupun kaedah saya ni memang memang agaklah melawan dengan kebanyakan pengamal homeopati yang single remedy ni, saya faham kan. Tapi saya tengok di Jerman macam Dr. Kenweg, dia telah mengamalkan kaedah combination treatment. Lepas tu ada yang telah mengamalkan kaedah complex medicine treatment. Jadi saya rasa benda ni tidak menjadi masalah lah kan. Jadi itu yang saya telah selama ni, apa yang saya amalkan selama ini dalam bantu merawat sakit saya. Saya tak fokus kepada kalau alahan, katalah alahan kepada sotong, alahan kepada udang, alahan kepada seafood lah kan, alahan kepada kadang-kadang bersin yang kerap. Saya tak kata yang ni ubat ni, yang ni. Saya tidak. Saya melihat, dan bagi saya kena melihat pesakit tu secara keseluruhan dia, dan kita kena, pertama yang kita fokus adalah membantu merawat sistem tubuh dia kan. Jadi inilah yang saya kata, kenapa saya fokus membantu rawatan ini. Dan keduanya, kita kena minum air yang cukup, sebab air ni dia membantu membersihkan tubuh. Dan apa pengalaman saya selama 20 tahun lebih ini, memang saya di Society Homeopati, memang kita nampak benda ni merawat, kita kena gunakan kaedah pertama merawat sistem tubuh, yang keduanya kita kena membantu merawat dia dengan menggunakan sistem tubuh, yang keduanya dengan air. Kaedah air ni kena minum air yang cukup, air memang cukup lah. Jadi saya memang amat tekankan kaedah ni. Jadi sesiapa yang rasa perlu dibantu dan ingin dibantu, dan kenal siapa yang perlu dibantu untuk yang ada mengalami masalah alahan, saya sedia membantu, insya-Allah, dan cuba hubungi saya dan PM saya. Terima kasih. Assalamualaikum.